Set 3 Okay. Garis ni. Okay, boleh nampak ke? Kalau tak nampak nanti bagi tahu Okay, hari ni kita akan buat 5 soalan sahaja. Kita akan buat set 3 latihan latih tubi. Yang mana daripada set 3 tu kita akan buat soalan daripada bab 1 iaitu ubahan. Okay, kita akan ambil soalan 1 sampai 4 pada bahagian A dan juga bahagian B soalan 11. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, kalau tak faham boleh boleh cakap tau. Okay. Okay, kita tengok soalan 1. Okay, soalan 1. Isi padu sebuah bekas I berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya D cm. Okay. Dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan I dan D. Okey, mula-mula di sana cikgu ambil kalender hijab. Okey, bila dapat soalan macam ni, okey, mula-mula kita baca satu-satu dulu. Okey, kiranya kalau cikgu baca daripada isi padu ni sampai titik lah. Okey, sampai titik. Okey, jadi bila dapat macam ni, kita baca word by word. Okey, jadi kita selesaikan word by word jugalah. Okey, dia cakap tadi isi padu sebuah bekas I. Jadi kat sini adalah I. Okey, berubah secara langsung. Kita ada 2. Satu secara langsung. Satu lagi berubah secara songsang. Okey, kalau langsung macam kita tahu dia adalah, kita akan tulis secara direct ataupun terus sahaja. Okay, kalau songsang, kita akan buat dalam secara pecahan lah. Okay, ini dicakap secara langsung. Jadi dalam kepala kita automatik kita akan tulis secara direct. Okey nah. Okay, berubah secara langsung dengan kuasa 2 diameternya D. Jadi D adalah kuasa 2. Okey, itu bentuk dia lah. Bentuk ubahan dia. Okey, dengan menggunakan K sebagai pemalar, ungkapkan K dalam sebutan I dan D. Kalau ayat, dia kata ungkapkan K dalam sebutan I and D, maksudnya ayat tu adalah, dia tanya, soalan dia adalah K sama dengan berapa. Dia nak K kat depan ni. Jadi K sama dengan berapa, itu maksud dia. Okay nah. Okay, jadi itu soalan dia. Jadi kita buatlah. Okay. Kita tahu songsang kita tadi kita buat I berubah secara langsung D kuasa 2. Bila dapat ungkapan, kita boleh buat dalam bentuk persamaan lah, yang mana I sama dengan K D kuasa 2. Okey, dia nak K sama dengan berapa? Okey, dia nak K. Jadi D ni kita bawa dia pergi sebelah. Jadi K sini adalah I. Okey, D bawa pergi sebelah, dia akan jadi bahagilah. Sebab sini darab kan. Jadi D kuasa Allah. D kuasa 2. I bahagi D kuasa 2. Ada tak? A, B, C, D? C.
Okey, jadi soalan nombor 1 adalah C. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, boleh lah. Faham lah. Okey, seterusnya. Ni simple je soalan macam ni lah. Soalan objektif. Okey. Seterusnya adalah soalan 2. Okey, baik. Soalan 2. Okay, dia kata diberi bahawa A berubah secara songsang dengan B dan punca kuasa 2 C jika A sama dengan 3 apabila B sama dengan 2 dan C sama dengan 4. Hitung nilai C apabila A sama dengan B sama dengan 2. Panjang sangat kan? Okey. Ini maksudnya dia ada 2 lagi step. Jadi kita buat dulu step pertama. Step pertama ada pada ayat yang pertama. Dia cakap dia diberi bahawa A berubah secara songsang dengan B dan punca kuasa C. Sampai sini. Sampai titik ni. Itu adalah ayat pertama tu lah adalah info yang pertama yang kita kena buat. Okey, yang mana A berubah secara songsang. Jadi A berubah secara songsang. Maksud songsang adalah dalam bentuk pecahan. Jadi tulis satu siap-siap. Okey, dengan B. Dan punca kuasa C. Okey, C punca kuasa. Jadi itulah bentuk dia. Okey nah. 1 per B punca kuasa 2 C. Okey. Lepas tu dia cakap jika A sama dengan 3 apabila B sama dengan 2. Lepas tu dia kata C sama dengan 4. Okey. Kamu pun tahu bila dia bagi ke semua nombor untuk semua pun boleh ubah. Maksudnya dia nak adalah K. Ini word yang kedua. Dia nak K sama dengan berapa dalam bentuk persamaan. Dia nak nilai K lah dan juga persamaan kita. Okey, jadi kita buat. Kita cari K dan juga kita bentukkan persamaan. Jadi A sama dengan K 1 per B punca kuasa 2 C. Okay, betul? Okey, jadi kita masukkan nilai dia. Okey, A sama dengan 3 K 1 per B sama dengan 2. Okey. Punca kuasa C adalah 4. Okey. Jadi 3 K. Okey, 1 per sini 2. Punca kuasa 4 kamu dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Lambatlah pula. Okey, tadi berapa? Punca kuasa 4. Kita dapat 2. Okey, jadi kat sini. Sini 2 lah ni. Okey nah, jadi 3 sama dengan K. 1 per 2 darab 2, 4. Okey. Jadi kita nak kat sini K. Jadi 1 per 4 kita bawa ke sebelah kiri lah. Jadi 3.
bagi dia jadi 3 bahagi 1/4. Kenapa bahagi? Sebab sini adalah darab lah. Jadi dia bawa, kita bawa pergi sebelah kiri, jadi 3 bahagi 1/4. Okey, yang ni bawa pergi sini. Cikgu tulis kat belah sini pula nah. Jadi 3 bahagi 1/4, kita tekan kalkulator, kita akan dapat 12. Jadi kat sini K sama dengan K sama dengan 12. Jadi persamaan baru kita adalah okey, A sama dengan 12 1B 1/B punca kuasa 2 C. Okey. Ni baru selesai ayat yang kedua. Okey, ni ayat yang kedua ni. Ni baru selesai. Okey, ayat yang ketiga. Apa yang dia nak untuk soalan ni adalah dia suruh cari nilai C apabila A sama dengan B sama dengan 2. Maksudnya kat sini, okey, C berapa bila A sama dengan 2, B sama dengan 2. Itu maksud dia. Okay, jadi kita masukkan nilai A dan B untuk tahu C lah. Okey nah. Okay, jadi A kita adalah 2 sama dengan 12 1/2. Okey, C tak tahu. Kita tulis balik C. Okey nah. Okey, baik. 12. Okey, ni 1/2 C kan. Okey, kat sini 12 kan. Jadi 12 ni cuba bawa ke sebelah kiri, dapat berapa? Okey, kita bawa sebelah kiri, dia akan jadi bahagilah. Jadi 2/12 1/2 C. Okey, betul? Okey, yang ni kita kena pandai lah. Bawa belah kiri, bawa belah kanan. Okey nah. Okay, sebelum tu 2/12 ni kita perkecikkan, dia akan jadi 2/12 perkecikkan. Pakai kalkulator 2/12 kita akan dapat 1/6. Okay, kat sini kita dapat 1/6. Okay. Tulis kat bawah 1/6. 1/2 C. Okey, lepas tu nak buat apa? Kita nak C kan? Kita nak cari nilai C kan? Okey, nilai C kat bawah ni betul tak? Jadi kita akan bawa dia ke sebelah sinilah. Okey nah. Okay, jadi Allah tak muat. 1/6 jadi okey 1/6 2 punca kuasa 2 C sama dengan 1. Okey. Okey, jadi Allah sorry dah. Okey, jadi 1/6 ni kita patah balikkan dia ke sebelah kanan. Jadi 1 bahagi 1/6 lah. Okey, 1/6 ni kita bawa ke sebelah kanan sebab kita nak C kan. Jadi 1/6 tu kita bawa ke sebelah kanan lah. Jadi okey, 2 punca kuasa C
sama dengan, okey, 1/6 bawa ke sebelah kanan dia akan jadi bahagi. Jadi bahagi 1/6. Okey, jadi 2 punca kuasa C sama dengan 1 bahagi 1/6. Kita akan dapat bahagi 1/6. Tekan kalkulator, kita akan dapat 6. Ini adalah 6. Okey, baik, seterusnya. Okey, kita nak C. Jadi 2 ni kita kena bawa dia sebelah kanan lah. Jadi, okey, 2 kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Jadi 6 bahagi 2, kita dapat 3. Jadi punca kuasa C sama dengan 3. Okey, sekarang tinggal punca kuasa. Jadi C sama dengan, kita nak hilangkan punca kuasa. Punca kuasa ni bawa ke sebelah kanan, dia jadi 3 kuasa 2. 3 kuasa 2, tekan kalkulator, kita akan dapat 3 kuasa 2, kita akan dapat 9. Macam tu lah, minta maaf lah, banyak tempat belajar jenting. Okey. Okey, jadi C sama dengan 9 lah. Jadi soalan nombor 2 adalah B. Nah, faham tak ni? Dah banyak tempat cikgu jenting. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, bagi tahu. Okey, tak ada kot. Okey, jadi kita teruskan. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 adalah, okey, hubungan antara pemboleh ubah P, Q dan R ditunjukkan oleh persamaan Q punca kuasa R per P sama dengan 3. Okay, nyatakan hubungan antara P, Q dan R dalam perkataan. Okey, dia bagi ini persamaan dia. Okey nah. Okey, jadi kita kena tentukan dalam bentuk ubahan. Kalau kamu tengok jawapan, Q berubah secara songsang, Q dengan P dan secara langsung dengan kuasa 2R. Okey, kamu tengok kat sini lah. Dia punya jawapan dia. Maksudnya ubahan dia bermula dengan Q berubah. Okey, nah macam sebelum ni kita start daripada ubahan kan, sampai kita dapat persamaan. Kalau soalan seperti ini dia terbalik sebenarnya. Ini persamaan diberi, kita kena cari ubahan dia. Okey, kalau kita tengok dekat jawapan, ubahan dia adalah Q berubah apa-apa. Okey nah. Okay, jadi macam mana nak buat? Okey, cikgu tulis dari sinilah. Okey, dalam soalan Q per R, Q punca kuasa 2R per dengan P sama dengan 3. Okey nah. Ini adalah dalam soalan lah. Okey, kalau kamu perasan ini 3 kan? Okey, 3 ni pemalak. Jadi ini adalah K. 3 itu adalah K. Okey, dalam jawapan, jawapannya adalah Q. Jadi maksudnya kita kena cari persamaan ni, kita kena berubahkan dia jadi Q sama dengan apa? Q kat depan dia. Okey, takat tu faham kot nah? Jadi apa yang berlaku, kita kena cari Q lah. Q sama dengan berapa lah. Okey, baru kita boleh ubah dia jadi ubahan. Okey, jadi kita pindahkan P dulu ke sebelah kanan. Jadi Q
punca kuasa 2R sama dengan P pindah ke sebelah kanan, dia jadi 3P. Okey nah. Okey, jadi kita nak Q. Okay, kita nak Q punca kuasa 2R, kita akan pindah ke sebelah kanan lah. Jadi Q sama dengan 3P. Okay, punca kuasa 2R, kita pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi bahagi per R. Okey, boleh? Okey, 3 ni K kan. Jadi 3 ni kita asingkan lah. Okey, jadi Q sama dengan 3. Okey, P punca kuasa 2R. Okey. Okey, sekarang ni boleh tak jadi jumpakan dia punya pemboleh? Boleh tak kita buat? Maksud cikgu, boleh tak kita buat dalam bentuk ubahan? Okey, ni kita dah dapat dah kan. Q sama dengan 3 dalam kurungan P per punca kuasa 2R. Okay, kalau kita buat dalam bentuk ubahan ini kan, dia akan jadi Q berubah P per punca kuasa 2R. Okey, sekarang dia nak dalam perkataan. Macam mana kita nak tulis dalam perkataan? Okay. Jadi, kita cuba tulis dalam perkataan. Q berubah. Okey, mula-mula kita baca P. Okey, kita tahu ubahan ada langsung. Kalau langsung, kita akan tulis secara terus. Okay, kalau songsang, kita akan tulis secara pecahan. Okey, sekarang kita akan baca P dulu kan? Okey, kita akan baca P dulu. Okey, kalau P, dia bukan dalam bentuk pecahan kan? Jadi dia adalah teruslah. Sebenarnya kita tulis secara teruslah tu. Jadi dia adalah langsung. Jadi Q berubah secara langsung dengan P. Okey. Dan R tu dalam bentuk pecahan, betul tak? Okey, dan kalau bentuk pecahan dia merupakan secara songsang lah. Jadi kita tulis dan secara songsang dengan punca kuasa 2R. Ada tak ayat macam ni? Okay. P secara langsung, R secara songsang. Jadi ayat yang betul adalah D lah. Q berubah secara langsung dengan P. Okey, P duduk atas jadi langsung. Dan secara songsang dengan punca kuasa 2R. Okey, R songsang sebab dia dalam bentuk pecahan. Okey, jadi jawapan dia adalah 3E. Okey nah. Okey, seterusnya soalan 4. Okey, diberi bahawa Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X dan Y sama dengan 2 apabila X sama dengan 16. Okey, hitung nilai Y apabila X sama dengan 36. Okey, ini soalan macam soalan 2 tadilah. Okay, kita baca satu-satu. Okey, kita baca sampai ini sebelum dia bagi nilai. Sampai koma ni. Ya, diberi Y berubah secara songsang. Kalau songsang dia bentuk pecahan lah. Y berubah secara songsang, tulis pecahan 1 per dengan punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Okay, jadi ini adalah bentuk ubahan dia. Okey, seterusnya dan Y sama dengan
2 apabila X sama dengan 16. Maksudnya kat sini dia suruh cari K, nilai K sama dengan berapa dan juga persamaan. Jadi ubahan kita yang kita tahu, Y berubah secara songsang 1 dengan punca kuasa 2 X. Jadi 1 per 1 per punca kuasa 2 X. Okey, jadi kita buat dalam persamaan Y sama dengan K 1 per punca kuasa 2 X. Okey, dia bagi Y sama dengan 2, X sama dengan 16. Okey, jadi masukkan nilai 2 ni ke dalam persamaan lah. Okey, nah. Jadi, okey, Y 2 di 1 per punca kuasa X. X kita adalah 16. Okey. Okey, bila dah dapat macam ni, kita selesaikan dulu yang dalam bracket ni dululah. Jadi, 2 sama dengan K 1 per punca kuasa 16. Kita buka balik kita punya kalkulator. Nice tu tak apa. Okay, 4. Okay, jadi sini adalah 4. Okey nah. Okey, jadi kita nak tahu K 1 per 4 ni kita akan bawa ke sebelah kiri lah. Okey. Jadi kat sini 2 bahagi 1 per 4. Sebab kat sini darab kan. Dia bawa ke sebelah kiri 1 per 4 ni dia akan jadi bahagi. Jadi K sama dengan 2 bahagi 1 per 4. Tekan kalkulator dapat 8. K sama dengan 8 lah. Okay, nah. Okay, jadi kita bentukkan dalam persamaan. Ni persamaan kita kan. Jadi Y sama dengan, K kita adalah 8. 1 per punca kuasa 2 X. Ini adalah persamaan. Jadi kat sini, ayat yang ketiga, hitung nilai Y apabila X sama dengan 36. Kalau dia bagi X sama dengan 36, jadi Y berapa? Itu maksud dia lah. Jadi kita kena cari nilai Y. Persamaan dah ada. Jadi, nilai ni masukkan dalam persamaan lah. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan 8, 1 punca kuasa X kan. X kat sini adalah 36. Jadi Y sama dengan 8. Settlekan yang dalam bracket dulu, dalam kurungan. Kita dalam kurungan adalah 1 per, punca kuasa 36, tekan kalkulator. Punca kuasa 36, kita akan dapat 6. Ini adalah 6. Jadi boleh tak dapatkan nilai Y? Boleh ni. Kalau kita pakai kalkulator boleh. Jadi tekan kalkulator, 8 darab 1 per 6 dapat berapa? 8 darab 1 per 6 kita akan dapat 1 per 1 per 3. Kalau nak pecahan 4 per 3. Kalau nak bentuk macam ni, tekan shift, tekan pecahan. Kan.
Kita dapat macam ni kan. Tekan shift, tekan pecahan kan. Dapat 4 per 3. Nah, jadi Y nilai Y adalah 1, satu per 3 ataupun kamu nak tulis 4 per 3 pun boleh. Okey nah. Okay, itu adalah nilai dia lah. Ada tak jawapan? 4 per 3 kita ada iaitu A. Betul lah jawapan tadi. 4 per 3. Okay nah. Okey. Seterusnya, soalan 11. Cuba selak-selak soalan 11. Okey, soalan 11. Okey, dia ada 3 soalan kita kena selesaikan kat situ. Okey, soalannya adalah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X dan Y sama dengan 14 apabila X sama dengan 4. Okey, jadi kita baca satu-satu. Kalau tak ada titik, kita baca sampai ni, sampai koma ni. Okey, jadi dari awal ni sampai koma ni. Dia cakap apa? Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2X. Jadi Y berubah. Okey, kalau secara langsung kita tulis direct, tak ada pecahan lah ni. Okay, secara langsung dengan punca kuasa 2X. Okey, punca kuasa 2. Punca kuasa 2 macam ni lah kan. Okey, X. Alright. Itulah bentuk ubahan kita. Jadi, dia kata dia nak, dia suruh cari persamaan yang menghubungkan Y dan X. Okey, dia suruh cari persamaan. Apakah persamaan dia? Okey. Jadi, kat sini, okey, ubahan kita adalah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Okey, persamaan kita adalah Y sama dengan K punca kuasa 2X. Okey. Okey, jadi dia nak persamaan. Okey, bila dia nak persamaan, kita kena cari nilai K dululah. Kena cari nilai K dulu. Okey, bila nak cari nilai K, kita kena tahu nilai Y dan nilai X. Ini adalah nilai Y dan nilai X. Di mana Y sama dengan 14 dan X sama dengan 4. Okey, dia bagi Y sama dengan 14 dan X sama dengan 4. Jadi nilai ni kita masukkan dalam persamaan kita lah. Okey nah, jadi Y kita adalah 14 sama dengan K punca kuasa X. X kita adalah 4. Jadi 14 sama dengan K. Okey, punca kuasa 4 kita akan dapat, tekan kalkulator, kita akan dapat 2. Ini kita akan dapat 2. Okey, jadi kita nak K kan? Okey, kita nak K kat sini. Jadi 2 ni kita akan bawa ke sebelah kiri lah. Kalau bawa sebelah kiri, dia akan jadi bahagi 14 per 2. Okey nah, jadi K kita adalah 14 bahagi 2, kita akan dapat 7. Kalau tak confirm, tekan kalkulator. 14 bahagi 2. Dapat 7. Jadi 14 bahagi 2, K kita adalah 7. Tulis dalam bentuk persamaan. Ni persamaan kita kan.
Jadi Y sama dengan K. K adalah 7. Punca kuasa X. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, nah. A untuk A. Dia suruh cari persamaan. Okey, inilah persamaan kita. Okey. Okey, baik. Seterusnya adalah B. B1 cikgu buat kat sebelah. Okey, seterusnya B. Dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan 1/4. Okey, persamaan kita tadi adalah Y sama dengan 7 punca kuasa 2. Okey. Ini persamaan kita. Jadi dia suruh cari nilai Y apabila X sama dengan 1/4. Okey, ini B1. Soalan B1. Okey. X sama dengan 1/4. Jadi dia kata Y sama dengan berapa. Jadi masukkanlah nilai dalam persamaan. Okey, cuba kamu buat. Berapa dapat? Kalau kita buat sama-sama, Y sama dengan, okey, Y ni tak tahu nilai, kita tulis balik Y. 7 per 7 punca kuasa 2. X kita adalah 1/4. Okey. Y. Tekan kalkulator. Punca kuasa 2 1/4 berapa nilai dia? Punca kuasa 2 1/4 adalah 1/2. Jadi sini adalah 7 1/2. Okey, tekan kalkulator. 7 darab 1/2 kita akan dapat. Salah. 7 darab 1/2 sama dengan, okey, kita dapat 3 1/2 kan. Okey, kalau nak tulis dalam pecahan, okey, shift pecahan. Dapat 7/2. Jadi Y sama dengan 7/2. Ni adalah jawapan dia lah. Boleh nak? Ini B2. B1. Okey, cuba kita buat try pula. B2. Kita garis. B2. Okey, B2 dia suruh cari nilai X. X sama dengan berapa kalau dia bagi Y sama dengan 28. Tu jawapan. Tu soalan dia lah. Okey, cara dia sama saja macam tadi. Kita ada persamaan kita kan. Okey, masukkan nilai dia dalam persamaan. Persamaan kita adalah Y sama dengan 7 punca kuasa 2 X. Masukkan nilai dalam persamaan. Okey, jadi Y kita adalah 28. Sama dengan 7. Okey, punca kuasa 2 X. X kita tak tahu nilai. Jadi tulis balik X. Kamu jangan tulis pula tanda soal. Kita tak tahu nilai, tulis je pun boleh ubah dia. Okey, nah. Okey. Jadi dapat persamaan macam ni. Yang mana kita nak pindahkan dulu. Kita akan pindahkan dulu 7 lah. Sebab kita nak X. X sama dengan berapa kan? Jadi 7 ni bawa ke sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. 28/7. Sama dengan punca kuasa 2 X. Okay, nah. Okey. Tekan kalkulator kamu. 28 bahagi 7. Dapat berapa? Ada pun 28 bahagi 7. Kita akan dapat 4. Jadi kat situ adalah 4. Ini 4
Punca kuasa. Okey. Sekarang kita nak X. Jadi punca kuasa ni, pindahkan dia, kita akan dapat kuasa 2. Punca kuasa pindahkan ke sebelah kiri, kita akan dapat kuasa 2 lah. Okey, jadi X sama dengan 4 kuasa 2. Okey, tak tahu tekan kalkulator. 4 kuasa 2 sama dengan 16. Jadi jawapan sini adalah X sama dengan 16. Itu jawapan dia. Okay. Okay, boleh inilah. Okay. Belakang soalan yang sama. Cikgu saja bagi extra page. Okey, inilah soalan B2. Kalau Y sama dengan 28, X sama dengan 16. Okay, nampak tak pattern kalau soalan ubahan? Sama saja pattern dia. So, dia suruh cari persamaan. Macam tadi mula-mula dia suruh cari persamaan. Lepas tu dia suruh cari nilai. Benda yang sama sahaja. Okay, jadi untuk soalan ubahan dia senang lah. Kamu skor sahaja. Kalau dia tanya Y secara langsung, kita akan tulis secara terus yang mana tak ada pecahan. Kalau songsang, kena tulis dalam bentuk pecahan. Macam tu lah. Ingat dua sahaja. Langsung dengan songsang. Kalau langsung kita tulis terus. Kalau songsang kita ada pecahan. Lepas tu dia suruh cari persamaan, dia suruh cari nilai. Senang saja untuk ubahan. Okay, boleh lah nak? Okay, tak ada soalan tak? Kereta aku ni. Okay, itulah untuk ubahan. Okay, ada soalan? Cuba tulis kalau ada soalan ataupun tidak.